رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم. Kuching Sarawak 93.7 FM. IKIM Inspirasi Inforia Islami. 20 tahun bersiaran. IKIM Inspirasi. Tentunya hanya itu aja caranya kan. Terima kasih kita ucapkan ke Melihatkan kami di Radio IKIM tetap memberi inspirasi dan informasi yang terkini kepada anda. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Terus setia bersama kami IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum kepada semua yang terus menjadikan kami teman anda waktu ini. Dan insyaAllah setiap Selasa 9 malam tu kita bawakan satu lagi perkongsian ilmu dalam bicara adab kita. Seperti biasa untuk kita sama-sama pelajari apa juga adab-adab yang dianjurkan dalam Islam untuk sama-sama kita amalkan. Adab berkaitan adab harian kita lah insyaAllah. Dan bersama-sama dengan kita pada waktu ini untuk berkongsi ilmu dengan kita InsyaAllah Fadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dah pun berada atas talian untuk kita dengarkan diskusi dan juga perbincangan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat kita Ustaz? Alhamdulillah. DJ Faiz, apa khabar, sihat? Sihat Alhamdulillah, insyaAllah. Selamat menyambut kemerdekaan. Selamat kita insyaAllah. Semoga dapatlah kita hayati sama-sama Ustaz semangat kemerdekaan itu. Dan insyaAllah malam ini kita nak sambung lagi pengajian kita. Masih lagi kita bicara dalam kitab adab, mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Dan kalau minggu lalu harapan saya agar semua, saya dan juga anda lah, dapat kita praktikkan apa yang dah pun kita belajar menerusi adab masuk pasar ataupun kedai. Dan insyaAllah malam ini berkaitan dengan perkara yang kita buat hari-hari. Cuma hari ini je yang bercuti-cuti lah. Yang bertugas kita nak sama-sama dengarkan cerita tentang adab ketika bekerja. Apa yang boleh kita amalkan? Adakah selama ini kita masuk dalam buat kerja harian kita, bangun pagi, adakah benar-benar kita ikut apa yang dah disarankan dalam Islam, atau sebaliknya? Jom kita dengar sama-sama insyaAllah. Ustaz, kita nak mulakan pengajian ilmu kita. Ustaz, silakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita dengan kefahaman yang benar. Kita dapat beramal dengan apa yang kita pelajari, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan apa yang telah kita pelajari itu untuk kita amalkan ketika mana kita memerlukan ilmu tersebut untuk diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kullih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah
والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang dimuliakan DJ Faiz Haji Osman hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sentiasa dalam penjagaan rahmat dan kasih sayang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dapat kembali bersiaran dalam siri pengajian mingguan kita, membicarakan bagaimana untuk beradab di dalam kehidupan seharian. Kerana dengan adab inilah nanti ia akan menjadikan seluruh kehidupan kita adalah ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kerana adab ini jugalah diutuskan oleh baginda Nabi, diutuskan baginda Nabi SAW oleh Allah kepada kita seluruh umat manusia. Maka kita beradab dalam kehidupan seharian kita sebagai tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah dan sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikut orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dah disebutkan tadi oleh DJ Faiz, kita belajar bukan hanya untuk menambah maklumat, bukan hanya untuk menambah pengetahuan, bukan untuk bagi tahu pada orang lain yang kita lebih bijak daripada mereka. Tetapi yang ingin kita lakukan adalah dengan ilmu ini kita mampu beramal. Kerana itu tuntutan bagi ilmu. Tuntutan bagi ilmu adalah untuk beramal. Dan tuntutan bagi amal nanti akan melahirkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi DJ Faiz, kalau kita baca dalam sebuah buku Al-Imam Al-Ghazali, tajuknya Ayyuhal Walad, maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, al-ilmu bila amal junun wal amal bila ilm la yakun. Apa dia? Ilmu tanpa amal itu gila. Ilmu tanpa amal gila macam mana maksudnya? Kalau kita biasa tengok orang gila kan, orang gila ni dia ada kasut tapi pakai kat tangan. Biasa tak tengok dia letak kat tangan kasut dia, selipar dia tak pakai kat kaki.
Ada baju tak pakai, letak dekat atas bahu. Jalan pusing kampung, cakap seorang-seorang, orang kata tu orang gila. Maka ilmu kalau tidak diamal, kata Imam Ghazali, gila. Sebab apa? Sebab tak guna. Simpan, letak sini, letak sana, tahu tapi tak diamalkan. Maka gila, kata Imam Ghazali. Wal amal tanpa ilmu la yakun, takkan pernah terjadi. Bagaimana mungkin kita melakukan satu yang dipanggil ibadah sedangkan kita tidak ada ilmu tentangnya? Bahkan perkara yang harus, kalau dalam ilmu fiqh disebutkan apa hukum ataupun perkara yang harus ni, perkara yang kalau buat pun tak dapat apa, tak buat pun tak dapat apa. Tetapi dengan ilmu kita tahu ia daripada bahagian apa yang dilakukan oleh Nabi, kita lakukan kerana ittiba', mengikut Nabi, kita akan diberi pahala dengan perbuatan tersebut walaupun asalnya adalah harus. Baik, sebagaimana yang disebutkan tadi, pada pertemuan kali ini kita nak bicara satu adab yang tidak kurang penting. Bahkan selain kita kata dalam kehidupan kita, kita bincang di permulaan pertemuan dulu cerita tentang adab tidur. Kenapa kena baca adab tidur ni? Sebab 1/3 dari umur kita ni tidur. 1/3 kalau kita ni tidur sama dengan bayi kan, 8 jam kita punya tidur. Maka 20 tahun dari umur kita, kalau umur kita 60, kita tidur je. Jadi kita ni bukan sikit tidur je, kita ni sikit-sikit tidur. Sikit-sikit tidur kita ni. Cuti pula tu Ustaz? Cuti pula hari ni. Kan, daripada pagi tadi kita dah tidur. Hujan. Malam tidur lagi, hujan lagi, aircon lagi. Allah. Macam-macam lah. Aromaterapi punya bau dalam bilik lagi. Cukup lah. Sifat-sifat dan syarat-syarat tidur tu cukup. Makan kenyang, katil tebal, aircon, semua cukup syarat tidur. Maka sedemikian juga bab yang akan kita bincang hari ini, mungkin ia juga makan sebahagian lagi daripada umur kita. Itulah dia pekerjaan. Pekerjaan, kalau kita kata mungkin kita gabung dua ni, lebih dari separuh umur kita lakukan untuk dua perkara. Kalaulah tidak kita isi dengan cara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan jadi satu perkara yang nanti tidak ada nilainya di sisi Allah di akhir. Maka sebab itu kita hari ini akan bincangkan adab ketika mana bekerja. Bagi yang ada kitab, insya-Allah permulaan kitab kita di bab yang ke-32 halaman 312. Halaman 312. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Adab tatkala bekerja. Di antara adab-adab tatkala bekerja, ketika kita nak kerja ni, apa yang kita nak jaga ni? Maka disebutkan oleh penulis, menjadikan sifat jujur sebagai pedoman dalam bertransaksi. Dalam pekerjaan kita, ini satu perkara yang paling penting dan utama. Bahkan kita kena ingat satu perkara. Bagi yang ada kitab, kita boleh tarik, buat satu note dekat situ. Ingat, walaupun kita punya pekerjaan itu tukang masak ke, driver ke, kerja pejabat ke, bukan kerja imam, bukan kerja Bilal, bukan kerja Siap, bukan kerja di Jabatan Agama Islam, tetapi perlu ingat pekerjaan itu ibadah. Pekerjaan itu ibadah. Macam mana boleh jadi ibadah pula? Saya ni tukang siang ikan je. Dengan niat-niat yang baik yang kita hadirkan. Kenapa ni pergi kerja? Saya pergi kerja ni sebab cari nafkah untuk keluarga. Anak dekat rumah ada ramai. Isteri ada yang satu, ada yang ramai kan. Tapi anak ramai. Jadi tanggungjawab saya nak memberi nafkah pada mereka. Jadi saya bekerja, saya rezeki yang halal. Tengok, niat sedemikian. Jadi tak pekerjaan tu ibadah? Jadi ibadah. Nak cari rezeki yang halal, nak cari nafkah kepada keluarga, nak isi masa yang Allah bagi untuk mentaati Allah. Sambil kita bekerja tu, kita zikir, kita jaga daripada cakap yang tak elok. Jadi perkara yang pertama kena kita letakkan di dalam kita punya mindset, ataupun sebelum kita keluar rumah pergi bekerja, pekerjaan aku ini ibadah kepada Allah.
Jadi bila kita sudah tetapkan ni, kita pergi kerja ni, kita ibadah, kita tak akan buat benda-benda yang boleh merosakkan ibadah. Tak adalah timbul perkataan buruk, tidak akan timbul melihat yang haram, tidak akan timbul pecah amanah dan sebagainya. Tapi kenapa berlaku semua perkara itu? Sebab orang tak rasa apa yang dia buat tu adalah perkara ketaatan kepada Allah. Jadi ini perkara pertama. Jadi disebutkan bila kita bekerja, asasnya itu adalah pada kejujuran dalam setiap transaksi ataupun apa yang kita lakukan. Sebab apa? Bila bekerja, ia lebih pada bagaimana muamalat kita dengan manusia. Kalaulah mungkin kita pergi sekarang ni kan banyak training nak jadi jutawan, ataupun ada mungkin camp-camp bagaimana bisnes cara baginda Nabi, ada mungkin yang buat macam tu. Maka kita lihat bagaimana Nabi bermuamalah dalam perniagaan. Nabi ni berniaga bukan macam kita dah 30-40 baru mula. Nabi dah mula berniaga, pergi ke pasar-pasar daripada kecil lagi. Umur 12 tahun dah berdagang bersama dengan bapa saudara ni Abu Talib. Kan bila Nabi bawa barang dagangan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, pergi untung, balik pun pergi barang habis, boleh pula bawa barang dagangan daripada Syam ke Mekah. Macam mana boleh habis semua barang tak macam orang lain? Kerana kejujuran yang ada pada Nabi. Nabi jujur berniaga, barang ni begini, barang ni begini, barang ni bagus, barang ni kurang sikit. Semuanya Nabi cerita. Tak ada sembunyi-sembunyi. Maka kerana kejujuran itulah keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi satu perkara kita nak sebut, kena ingat, walaupun kita bekerja, tetapi perlu ingat rezeki kita Allah yang berikan. Jadi ini satu poin kita kena letak. Ataupun kena ingatkan pada kita ni, tulis pada diri kita, pesan pada anak-anak kita apa dia. Walaupun saya bekerja, tetapi rezeki itu Allah yang berikan. Itu baru betul. Kan? Walaupun kita kerja, Allah yang bagi rezeki. Jadi bekerja itu lakukan ikut perintah Allah. Allah bagi rezeki sesuai dengan pekerjaan kita. Ni kita membohongnya banyak, menipunya banyak, macam-macam. Lepas tu tak cukup. Orang lain niaga taklah untung macam kita, taklah besar macam kita, tapi cukup pula. Kerana yang beri rezeki, yang beri berkat, yang beri kecukupan adalah Allah. Ini satu perkara besar yang kita kena tanamkan. Bukan skop ataupun yang utama dalam hidup kita nak cari besarnya gaji, besarnya untung. Tetapi yang kita cari adalah banyaknya barakah daripada apa yang kita buat. Jadi ini keutamaan dalam pekerjaan kita. Maka disebut oleh baginda Nabi At-Tajirul Amin. Tengok Nabi kata, seorang pedagang Muslim yang amanah, yang jujur, Al-Amin, As-Saduqul Muslim. Maka dia akan berkumpul dengan para syuhada pada hari kiamat. Tengok untungnya orang-orang yang jujur ni. Di dunia ni dah dapat kebaikan, hartanya berkat, cukup untuk ahli keluarga. Dekat akhirat dapat lagi kelebihan. Orang yang tak jujur dalam pekerjaan, dekat dunia pun tak cukup, dekat akhirat kena azab pula. Jadi ini ingatan yang kita kena ingatkan pada diri kita. Okey Ustaz, saya ni tak berniaga Ustaz. Macam mana? Ni mungkin kita kena muhasabah sama-sama lah yang ni. Kita kerja swasta ke, kerja kerajaan ke, contoh kita kena work from home kan. Cabaran kita ni work from home ni. Sebab apa? Kita ada perkara-perkara yang diamanahkan. Pastikan amanah itu kita sempurnakan. Tanggungjawab itu kita laksanakan. Sebab apa? Sebab walaupun kita tak dilihat oleh sesiapa daripada kita punya majikan, tetapi kita kena tahu ketua kepada majikan kita, tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni benda-benda yang kita kena ingat. Sebenarnya benda ni kalau kita tak sebut pun semua orang kata dia tahu, tetapi kekuatan untuk melakukannya tak ada. Kekuatan ni nak dapat daripada mana? Dengan kita tambah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua,
berniatlah yang baik tatkala berjual beli. Ni datangkan niat baik masa bekerja. Kalau di sini disebut pada jual beli, tapi kita sebut niat berjual beli, bukan saja jual beli. Dalam bekerja datangkan niat yang baik macam kita sebutkan tadi. Tengok antaranya saling membantu dalam memenuhi keperluan, mencari nafkah yang halal untuk dirinya dan keluarga. Juga berniat sebagaimana niatnya para nabi, wali dan orang-orang soleh. Ni niat-niat ni kita datangkan niat-niat yang baik. Niat untuk mengikut para nabi, wali, orang soleh, niat cari nafkah. Ni semua yang akan mendorong kita dan mendisiplinkan diri kita dalam bekerja. Datangkan niat-niat yang baik. Bahkan kena ingat, sebanyak mana niat yang kita datangkan, sebanyak itu pahala yang akan Allah bagi. Contoh kalau orang meniaga kan, dia meniaga kata kalau ada orang susah nanti yang lalu aku nak bagi je sedekah. Jadi masa sebelum kita sedekah dah dapat niat sedekah tu dapat pahala dah. Ada orang susah datang, kita sedekah pada dia. Jangan ingat bila kita sedekah, contoh sedekah nasi lemak pada dia, nanti Allah kuranglah untung kita. Itu mungkin jadi sebab nanti habis nasi lemak kita. Kenapa tak fikir macam tu? Jadi datangkan niat-niat yang baik. Kerana apa? Pemilik hati ni adalah Allah Ta'ala. Kadang-kadang mungkin kita tengok DJ Faiz, kedai kita ni kat Ceruk Rantau contoh. Tapi ada orang sampai. Siapa yang sampaikan kita? Allah Ta'ala. Allah yang sampaikan orang-orang ke kedai kita, ke tempat jualan kita, bukan orang lain. Kita bukan ada marketing yang sampai seluruh dunia tahu kedai kita, tak. Jadi ini semua kuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebelum berangkat kerja, maka bacalah doa. Tengok. Kenapa kena baca doa sebelum berangkat kerja? Nak ikat diri kita dengan Allah. Allah yang selamatkan perjalanan kita. Allah yang berikan kemudahan pada kita dalam pekerjaan. Allah, semuanya kita harapkan kepada Allah. Jadi tujuan baca doa agar letak pergantungan pada Allah. Apa doanya? Allahumma ja'alni sahlal bai', sahlal syira', sahlal iqtida', sahlal qada. Maka disebutkan apa dalam hadis, Nabi menyebutkan Allah mengampuni seseorang yang permudah tatkala menjual, mempermudah tatkala membeli, mempermudah tatkala membayar, mempermudah tatkala dibayar. Ini satu etika kita ketika bekerja. Mudahkan dan jangan susahkan. Baik kita di peringkat atasan ataupun kita di peringkat bawahan. Jadi kalau kita di peringkat bawahan, janganlah semua benda kita nak berkira juga. Dan kalau kita di peringkat atasan pun, jangan semua benda kita nak berkira juga dengan pekerja kita. Maka dengan kemudahan kita pada orang lain, Allah mudahkan kita. Bahkan disebut dalam hadis ni, ia menjadi sebab keampunan pada diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung perkara seterusnya selepas rehat. Pada anda, sahabat-sahabat saya menonton kat Facebook dan YouTube, teruskan setia bersama kami. Juga dengarkan di radio. Kembali seketika nanti untuk bicara adab kita. Jangan ke mana-mana, menyusul seketika nanti. Nilai-nilai bersama IKIM. Adil. Dari segi istilah, adil bermaksud memberi atau menunaikan hak kepada empunya hak tadi. Ia adil juga dimengertikan sebagai meletakkan sesuatu itu pada tempatnya yang sebenar. Saya difahamkan, sifat adil atau keadilan disebut sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Dalam satu ayat, Al-Quran menekankan agar insan beriman tidak terpengaruh oleh kebencian terhadap sesuatu pihak sehingga mereka terdorong untuk berlaku tidak adil atau menzalimi seseorang atau suatu pihak. Dan perkara ini ditegaskan dalam ayat yang berikut, iaitu surah Al-Maidah ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan, kerana Allah lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Ayat ini jelas menyuruh manusia berlaku adil dalam semua perkara dan dalam apa jua keadaan, hatta terhadap musuh atau orang yang kita benci. Petikan ucapan pengerusi IKIM yang amat berbahagia Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid. 100.7 FM di Tawau, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jadikan kami teman anda tak kira di mana jua anda berada waktu ini, yang mungkin masih di tempat kerja, selamat bekerjalah kami ucapkan untuk anda, dan yang dalam perjalanan tu hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. InsyaAllah kita bawakan dalam bicara adab kita bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun untuk kita dengarkan sama-sama perkongsian kita dalam bicara adab kita pada waktu ini berkaitan dengan tajuk adab bekerja. InsyaAllah kita nak sambung lagi pengajian kita selanjutnya. Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebagaimana tadi kita sebutkan, kunci kepada kejayaan dalam pekerjaan itu adalah kejujuran. Pada semua pekerjaan. Jujur dalam masa, jujur dalam pekerjaan, jujur dalam tutur kata, jujur dalam semua. Perkara yang seterusnya disebutkan di dalam kitab ini, tidak banyak bersumpah dalam bertransaksi. Maka di sebalik kejujuran kita, tidak perlulah sampai kita nak menyatakan betul aku cakap ni, memang macam ni lah keadaannya, sampai kita perlu bersumpah untuk menyatakan kita di pihak yang benar. Kenapa? Kerana disebutkan, baginda Nabi menyebut dalam sebuah hadis, iyyakum wa kathratal halifi fil bai'. Berhati-hati kalian dalam jual beli, janganlah sering bersumpah tatkala mengadakan jual beli, kerana sesungguhnya meskipun harta tersebut melariskan dagangan. Ni kita dah sebut pada minggu lepas dah. Pada adab pasar, walaupun betul sumpah ni betul, harga dia macam ni, maka orang kata kalau bersumpah ni takkanlah tipu kan. Jadi lakulah barang-barang kita tu. Tapi tengok apa kesannya. Akan tetapi setelahnya maka menghapus keberkahannya. Menghapus keberkatan apa yang kita peroleh. Ni satu kerugian. Walaupun kita dilihat untung pada jualan, tapi keberkatan itu semakin hilang. Jadi jaga baik-baik. Ini kita kalau kita ada perusahaan sendiri, ada bisnes sendiri, kena ajar kita punya pekerja mengikut tata cara ni. Ini tanggungjawab kita kalau kita bos. Bukan sekadar kan kalau orang kalau buat, ataupun kalau ada pekerja baru masuk, dia ada training 3 bulan sebelum dia dapat permanent punya position tu. Jadi bukan sahaja dia kena belajar susur galur bagaimana perjalanan syarikat, tapi kena belajar susur galur perniagaan yang Islam anjurkan. Itu satu perkara yang penting. Yang kelima, apabila terdapat kerusakan pada barang yang akan dijual. Kalau apa yang kita kerjakan dari sudut pekerjaan jualan tu, ataupun barang kita jual ada kerosakan, maka kerosakan tersebut harus dijelaskan terlebih dahulu kepada pembeli. Kerana jika tidak dijelaskan, maka termasuk dalam unsur penipuan yang hukumnya adalah haram. Ni kat mana kita nak jaga? Contohnya mungkin sekarang ni tak banyak, kita pun malas nak pergi mall. Jadi kalau kat mall tu mungkin adalah semua barang tu kita boleh tengok dengan jelas nyata. Tapi kadang-kadang sekarang banyak perniagaan online. Kan? Perniagaan online. Jadi perniagaan online ni kita perlu letak description. Kalau kat Shopee tu kan, sepatutnya bukan hanya kelebihannya. Orang meniaga ni cerita kelebihan lah. Kelebihan. Tapi keburukannya jarang sangat lah disebutkan. Kekurangannya. Sebenarnya apa? Kelebihan dan kekurangan kita kena cerita. Supaya apa? Supaya tidak kita menipu. Saya tak tipu Ustaz, tapi kita cuma cerita yang baik je. Sedangkan dia ada yang buruk, maka perlu kita sebutkan. Pedas sangat contohnya. Sebab tu kadang-kadang kalau kita peniaga, pembeli pun dia kena ada ilmu juga. Kalau boleh, kalau nak beli tu
sesuatu tu, tengok dekat review sama. Kan dekat komen-komen tu kita akan dapat gambaran. Tentang sesuatu. Sebab tu saya teringat dalam pengajian saya dengan Syekh saya, beliau sebutkan ketika mana semua benda diciptakan oleh seseorang, ataupun kalau orang cipta sesuatu, dia akan cipta kelebihan. Kita semua orang cipta kelebihan apa yang dia buat, apa yang dia telah cipta. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dunia pada kita. Faiz, kalau kita buka Quran, Allah cerita tentang keburukan dunia, tipu daya dunia. Walaupun Allah cerita kepada kita tentang keburukan dunia, kita tetap kejar dunia. Kita tetap kejar dunia. Kejar. Allah dah sebut dah, dunia tipu daya, semua tak kekal, dunia tak kekal di akhirat. Tetap kita mencari sesuatu untuk dapat sesuatu dari dunia. Maka itu yang kita kena. Ini kita dalam berkesempatan ataupun bersempena dengan hari kemerdekaan. Kita kena merdekakan diri kita daripada belenggu hawa nafsu. Itu yang paling besar. Jangan terikut dengan semua yang diinginkan oleh hawa nafsu. Kerana nafsu memang ia menjadi tempat yang syaitan nak masuk padanya, nak sesatkan kita. Jadi kita kena jaga baik-baik diri kita, bebaskan diri kita dari belenggu hawa nafsu. Itu perkara yang besar untuk kita lakukan. Baik, maka kena cerita, kerana Nabi sebut laisa minna man ghasyana, bukan daripada kami orang yang menipu. Orang yang menipu bukan daripada kalangan baginda Nabi SAW. Kemudian disebutkan ada adab yang keenam. Ni mungkin sekarang ni kita boleh bahaskan tentang permasalahan ni. Apa dia? Tidak bertransaksi setelah masuknya waktu zuhur pada hari Jumaat, kerana hukum mengadakan akad jual beli setelah azan pertama pada hari Jumaat adalah makruh. Adapun jika setelah azan kedua, maka hukumnya haram. Tu tidak bertransaksi setelah masuknya waktu zuhur pada hari Jumaat. Maksudnya azan Jumaat, maka jangan mengadakan akad jual beli, kerana hukumnya makruh. Kalau kedua, hukumnya haram. Cuma perkara ini pada orang yang diwajibkan padanya Jumaat. Pada orang yang diwajibkan padanya Jumaat. Kalau orang perempuan, maka dia tidak termasuk dalam perkara ni. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Cuma sekarang mungkin kita sebutkan nak buat macam mana Ustaz, masjid pun tak boleh masuk. Jadi sememangnya ada disebutkan di dalam sebahagian iftah menyebutkan bila mana kita terhalang, maknanya kita tak boleh masuk masjid, maka kita tidak termasuk dalam larangan ni. Tak termasuk dalam larangan ni. Jadi kita bolehlah, cuma janganlah kita rasa seronok, Bangga. Kita rasa bangga pula. Bangga hari ni tak boleh masuk masjid, kita pergi panggung wayang. Panggung wayang dah buka ke, saya pun tak pasti. Tak pasti juga Ustaz. Dekat tak kenalah macam tu. Walaupun sudah tidak lagi khitab itu pada kita sekarang, nanti bila kalau keadaan dah kembali pada asal, orang lelaki jangan buat pasal. Takut lupa jangan je. Jangan semain Jumaat. Yang kita takuti tu, kita takuti orang dah tak kisah dah pergi semayang. Alasannya tak dapat turn. Sebenarnya daftar pun tidak. Yang itu masalah. Bahkan ada kita dengar daripada yang menguruskan masjid sebut sekarang Ustaz boleh pula minta uzur tak dapat datang. Kan nama tu keluar awal, jadi keluar minggu ni dia pergi, dia punya turn. Dah lah susah nak dapat. Bila dapat kata minta maaf saya tak boleh datang minggu ni. InsyaAllah minggu akan datang. Push.
Mana ada orang boleh minta tak datang pula sembahyang Jumaat. Dah lah nak dapat susah, boleh minta tak nak datang. Tapi itu realiti yang berlaku sekarang. Jadi disebutkan di sini, maksudnya apa? Jangan jual beli ataupun buat perkara aktiviti jual beli di waktu-waktu yang ada padanya larangan syarak, pada orang-orang yang tidak dibenarkan, pada orang-orang yang tidak dibenarkan. Baik. Yang ketujuh, sebelum kita rehat, tidak diperbolehkan bagi seorang penjual untuk menimbun makanan asasi yang masih diperlukan oleh penduduk kotanya dan menjualnya tatkala terjadi kenaikan harga. Ni ada setengah orang dia simpan bahan bekalan. Ni tak boleh. Ihtikar dipanggil. Simpan untuk apa? Sebab nak tunggu harga naik. Tak boleh. Sistem monopoli, sistem semua ni naikkan harga. Contohnya ada orang buat lelong kan. Kita upah seorang, okey, naikkan harga. Contoh nak lelong kereta, nak lelong rumah. Ada seorang ni, kita dah upah dia supaya apa? Bila mana ada orang letak harga, dia naikkan. Orang letak harga, dia naikkan. Ini semua tak boleh. Perkara-perkara ini merupakan satu yang dilarang di dalam agama. Jadi bila kita bekerja, pastikan lunas itu adalah lunas yang telah ditetapkan syarak. Baik, insya-Allah setelah ini kita akan sambung lagi perbahasan kita di dalam bab adab bekerja. Pada anda, sahabat-sahabat saya, teruskan mengikuti kami untuk bicara adab kita kembali selepas ini untuk adab bekerja. Anda boleh terus ikuti di Facebook, juga boleh dengarkan siaran ini menerusi radio. Jangan ke mana, kembali seketika nanti. Kewujudan Nabi Muhammad SAW adalah rahmat yang besar untuk seluruh alam. Seperti mana bulan purnama memancarkan cahaya, Nabi Muhammad SAW adalah penunjuk jalan, pembimbing dan tokoh terulung yang wajar dimuliakan dan disanjung sepanjang zaman. Buku telah terbit bulan purnama membicarakan keistimewaan dan kelebihan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana para sahabat dan generasi-generasi selepas mereka mencintai dan memuliakan baginda dengan mengadakan sambutan Maulidur Rasul dan mengarang kitab serta menyusun qasidah. Dengan harga RM20, dapatkan di www.ikimniaga.my atau cari Ikim Jarak Niaga di Shopee dan Lazada. Hubungi 03 6204 6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Para pendengar setia Radio IKIM, kini anda boleh mendapatkan barangan cenderamata eksklusif dari IKIM khas untuk anda seperti t-shirt IKIM, shawl, tudung pashmina, topi, payung silver coded, sejadah dan banyak lagi. Sila layari laman sesama IKIM Niaga di www.ikimniaga.my dan juga boleh didapati melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 03 6204 6388 atau 389 untuk maklumat. Ini maslahat. Maka kita tanyalah pada Tuan Mufti. La yaftin nas hatta yaftil mufti. Tak ada orang boleh keluarkan fatwa kecuali mufti. Mufti yang paling faham. Bila yang saya katakan ini bercanggah dengan fatwa Tuan Mufti, maka campakkan pendapatku pakat pendapat mufti. Sebab apa? Sebab saya baru 2-3 hari kat sini, yang saya sampaikan hanya ilmu saja. Sedangkan mufti, ilmu yang dah bercampur dengan waqi' yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Jadikan kami teman anda. IKIM Inspirasi Inforia Islami 20 tahun bersama-sama dengan kami. InsyaAllah bicara adab kita bawakan. Bersama kita dengarkan adab ketika bekerja bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Untuk kita sambung lagi pengajian kita, Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara seterusnya yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab adab adalah yang ke-8, tidak menipu pembeli dari segi kualiti barang dan harga. Contohnya apa? Contohnya kita kalau berniaga tu, kita kata harga barang tu memang RM50. Tapi kita nak bagi tahu supaya macamlah kita ni sebenarnya buat promosi. Kita kata ni harga RM70 bang. Tapi abang datang ni kita bagi RM50 je. Kita pun baru buka kedai. Lama dah PKP ni, abang pun susah, kita pun susah. Gaya cakap tu baik. Tetapi sebenarnya menipu. Ingat, pada satu pendustaan tak akan ada kebaikan pada dia.
Tu kita kena. Jadi jangan tipu kualiti barang, jangan tipu harga, jangan tipu. Ni etika, hatta kalaupun kita tak bincang tentang adat dalam Islam, etika perniagaan pun benda ni memang kita kena jaga. Ada orang nanti cakap dekat kita, alah kalau kau jujur sangat, tak ke mana lah kau. Orang-orang lama kata macam tu. Dia jangan ikut orang lama. Jangan ikut orang lama. Agama ini ada aturannya, ada etikanya yang jauh lebih besar dan tinggi daripada petua-petua orang-orang yang barang-barangnya sendiri milik Allah Ta'ala. Bukan milik dia pun, milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkara ke-9 yang kita boleh sebutkan, kita kena jaga juga apa dia? Tidak menjual barang-barang yang diharamkan syariat. Sedemikian juga tidak bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan syariat. Ustaz, sekarang ni ataupun saya ni kerja ni je yang boleh buat. Bukan kerja ni je yang boleh buat, kita kena usaha untuk cari kerja lain. Sebab apa? Tidak ada keterpaksaan kita buat satu kerja tu. Bukanlah kita kerja sesuatu, kita buat sesuatu kerja. Kalau kita tak buat ni, kita kena bunuh. Lain cerita, tu cerita lain. Tapi sebenarnya kita kata, saya terpaksa. Bukan terpaksa. Kita yang tak nak cari kerja lain. Bahkan ada satu persoalan pernah ditanya, berkaitan contohnya orang yang buat penghantaran barang, hantar makanan ke, hantar, dia menghantar sesuatu yang haram. Macam mana hukum? Ustaz, kalau saya tak accept, dia kata kalau saya tak accept, nanti lepas ni dia orang lambat bagi job. Sebab apa? Sebab kita asyik cancel je. Maka boleh ke? Tak boleh. Sebab itu bukan paksaan untuk kita buat sesuatu yang haram tu. Jadi ni kita kena ada yang kita sebut apa? Kena ada pendirian. Kena tahu yang bagi makan kita bukan orang, yang bagi makan kita Allah. Cuma kena yakin. Itulah para sahabat punya akhlak, ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Tengok bagaimana bila mereka dengar tentang pengharaman arak, terus mereka hancurkan semua botol-botol arak mereka. Ada sahabat bila mana Nabi kata emas ni diharamkan untuk lelaki, dia cabut terus buang, tak ambil dah emas tu. Kalau kita jual lah, ambil duit dia kan, bila tak boleh pakai. Ini buang, kemudian tak ambil dah. Macam mana mereka boleh macam ni? Kerana yakin. Hari ini kita di akhir zaman sangat kurang yakin kepada Allah. Maka kita kena bentuk yakin kita agar yakin kepada pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan melakukan pekerjaan, bukan saja jual beli, pekerjaan yang diharamkan syarak. Baik pada barang ni, baik pada akadnya, baik pada jual beli tersebut sendiri, ataupun pada pekerjaan tu sendiri. Kita kena jaga. Ada kadang-kadang yang diharamkan tu bukan pada barang, tapi pada akadnya. Contohnya sesuatu pinjaman ke, jual beli yang konvensional, ada riba. Tapi untung sikit Ustaz. Bukan cerita untung. Untung di dunia ni tak lama mana. Azab di akhirat nanti takut tak tahan kita menanggung. Baik. Jadi kita kena sabar tu. Dalam bab sabar tu, DJ Faiz ada belajar sabar dalam melakukan taat, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam ujian dan musibah. Jadi kita ni tahu sabar ni ujian musibah je, tak. Nak lakukan taat pun kena sabar. Kalau tidak, ni contoh kita dengar pengajian, kalau tak sabar, keluar kita pergi makan ke, pergi minum ke, tidur lah, mengantuk lah, tak payahlah dengar kelas contohnya. Jadi perlu sabar juga nak duduk dengar, nak ambil catatan. Kalau tak punya sabar, tak duduk kita kat sini. Maka sedemikian juga sabar dalam menjauhi maksiat.
Baik. Perkara ke-11 di situ kita mungkin boleh ambil, disebutkan apa? Wajib bagi seseorang yang mengadakan akad jual beli untuk mempelajari ilmu berhubungan dengan akad jual beli sebelum bertransaksi. Apa yang secara umum kita boleh sebutkan apa dia? Ketika kita nak berjual beli ataupun bekerja, pastikan kita ada ilmu tentang apa yang kita lakukan. Kalau kita berniaga, maka kena belajar bab jual beli ni sebelum masuk pada ilmu perniagaan. Jadi orang meniaga kena ada ilmu meniaga. Orang bekerja sebagai guru kena ada ilmu sebagai guru. Orang bekerja dalam perkhidmatan kena ada ilmu tentang perkhidmatan. Jangan sampai dirinya menzalimi orang lain ataupun dirinya dizalimi. Ni pun kita kena jaga juga. Kadang-kadang sebab kita tak ada ilmu, kita zalimi orang lain. Dengan kita suruh dia buat kerja melebihi daripada kemampuannya. Ataupun kita ni tak tahu apa, janji ada kerja, jadilah ustaz. Dia buat kerja, tak tahu kerja tu kerja yang haram, tak tahu kerja itu memudaratkan, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri pula. Jadi nak masuk kepada satu bidang, kena ada ilmu. Jadi sebab tu kalau dalam pengajian di universiti sendiri, ada pengkhususan-pengkhususannya. Orang yang belajar jadi doktor lah. Orang yang jangan bagi accountant pula jadi doktor, lain jadi. Orang yang dia itu accountant, dia jaga accountant lah, buat audit. Lepas tu nanti orang kata, saya jumpa dia ni berkira betul, semua dia kira. Yalah dia kerja accountant, semualah dia kira. Semua dia kira. Kalau jumpa seorang ni asyik mengarah, bercakap, susun, memanglah sebab dia cikgu. Maka kejap suruh tu, kejap suruh ni, kejap atur tu, kejap atur ni, kejap cakap tu, kejap cakap ni. Sebenarnya memang itu cakap ataupun itu apa sifat seorang guru. Jadi kita bila masuk dalam satu bidang, kalaulah contohnya Allah Ustaz, sebelum ni memang bidang lain, sekarang dah bidang lain, kena ambil masa belajar pula. Jadi kalau dah memang rezeki kita di situ contohnya, kita contohnya selalunya kalau orang mungkin dia asalnya engineering contohnya, tapi lah sekali jadi cikgu. Jadi kenalah ambil ilmu perguruan. Maka sebab itulah kita dihantar pergi kursus pula tu, kursus diploma pendidikan dan sebagainya untuk memahami ilmu tersebut. Kalau tidak nanti kita berhadapan dengan murid contohnya, kita pun tak reti mengajar, jadi tak kena juga, tak kena. Baik, seterusnya disebutkan mempelajari perbezaan antara mata wang asli dan palsu. Ilmu berkaitan dengan apa yang kita lakukan pun kita kena belajar. Orang meniaga contohnya, maka kena tahu macam mana beza duit palsu, duit betul. Kena mahir dalam kira-kira, kena tahu taktik-taktik penipuan ni, kena jaga. Sebab apa? Sebab kita tidak mahu dizalimi dan kita pun tak mahu menzalimi orang lain. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita terus ke halaman 316. Yang ke-14 disebutkan di situ, tidak memuji barang dagangannya. Jangan kita angkat bakul, mengangkat bakul di bahu sendiri. Macam mana bahasa dia? Masuk bakul angkat sendiri. Saya salah. Masuk bakul angkat sendiri. Betul kan? Ustaz angkat sendiri. Betul Ustaz. Maksudnya kita puji barang kita sendiri. Oh bagus ni barang ni, saya buat teliti betul. Sebab apa? Ia memberi kerosakan pula pada hati kita. Ujub, rasa hebat. Kalau kita buat cantik sekalipun, ia tetap dari Allah Ta'ala. Maka sebab itu kita tengok satu yang cantik, kita sebut Masya Allah, Tabarakallah. Supaya apa? Ya Allah, ni Allah yang jadikan. Masya Allah. Apa-apa yang Allah kendaki. Ada tak pernah kita buat sesuatu tak jadi? Bahawa kita ni pakar buat kuih raya. Kita masak-masak, ada sekali masak kuih raya hangus. Sebab apa? Sebab Allah tak izin. Jadi
kalau kita buat sesuatu hebat macam mana sekalipun, jangan puji diri kita, tapi puji Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau kita dalam pekerja-pekerja kita ucapkan tahniah, kita ucapkan terima kasih, kita naikkan semangatnya, baguslah, boleh macam tu. Cuma jangan lupa ingatkan juga pada pekerja-pekerja kita, ni pun bukan daripada saya ni bonus ni, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita rezeki lebih sikit, kita bagi. Jadi kita kongsi kegembiraan, kita mohon pekerja-pekerja kita juga doakan kita bersama, barulah kena. Barulah kena. Ni pekerja kita yang susah-susah buat semua benda sampai kita berjaya, kita dalam ucapan kata ini semua usaha saya. Ini semua usaha saya. Sayalah yang telah buat begini. Tanpa kita berterima kasih pada orang yang di bawah. Maka itu tak sepatutnya berlaku. Dan yang terakhir, satu nasihat yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab ataupun di dalam adab bekerja ni, janganlah seseorang terlalu berlebihan dalam mencari harta dunia. Kita kena ingat, walaupun kita bekerja mencari rezeki, ingat rezeki kita Allah yang telah tetapkan. Maka yang lebih besar yang perlu kita cari adalah bekalan untuk bertemu dengan Allah. Tengok, sehingga akan mengurangi semangatnya dalam urusan akhiratnya. Kalau kita kata Allah sibuklah kerja, nantilah cuti-cuti, takkan ada masa yang kosong nanti untuk kita melaksanakan ibadah. Tapi kita yang kena susun. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, mungkin saya rasa dah pernah ada pengajian di IKIM ni kitab tersebut, tapi saya pun tak pasti. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, maka Imam Ghazali susun aktiviti seharian kita, bermula daripada tidur ataupun bangun tidur sampai tidur balik. Saya dah susun aktiviti, bila yang nak zikir, bila yang nak bekerja, bila nak buat benda-benda yang lain, apa caranya, solat berapa banyak nak buat. Supaya apa? Supaya kita ingat dalam kita bekerja seharian, sebenarnya yang lebih hakiki dari tanggungjawab kita adalah perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bekerja mengikut etika dan tidak kita lupakan akhirat kita, menjadi sebab kehidupan kita seluruhnya nanti akan jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu mungkin beberapa perkongsian yang boleh kita bicarakan pada malam ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab adab ini. InsyaAllah sama-sama kita praktikkan, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita kongsi dengan kawan-kawan sekerja kita yang lain. Agar apa? Agar ia boleh jadi juga pahala buat kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz untuk pengajian ilmu kita kali ini dalam adab bekerja, dalam kita melaksanakan tugas harian kita yang bekerjanya, yang mungkin hari ini Ustaz ada kerja hakikinya, ada juga kerja part time buat urusan perniagaan lagi. Jadi pun sama juga kita harapkan agar urusan kerja kita menjadi satu ibadah buat diri kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz untuk ilmunya. Macam Ustaz sebut tadi, sampaikanlah kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Cuma sampaikan tu janganlah bahasanya perli pula ya. Nanti cakap ni nak hantar kat bos ni, sesuai je dengan bos ni. Jadi insya-Allah semoga apa yang kita belajar ini menjadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab apa yang kita belajar ini adalah amalan-amalan harian kita untuk kita lakukan sehari-hari kita. InsyaAllah ada kesempatan kita berjumpa lagi untuk pertemuan akan datang dalam bicara adab kita. Terima kasih banyak Ustaz untuk ilmunya. InsyaAllah jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Haji Pian dan Hazwan. Di Warna Pagi IKIM setiap Isnin hingga Jumaat 6 orang yang bersyukur, dia akan nampak apa yang dia ada, bukan apa yang orang lain ada. Nanti dia akan tenang-tenang, oh at least sekurang-kurangnya aku ada benda ni. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia.
bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Dapatkan buku-buku IKIM dalam bentuk e-book. Boleh dibaca di mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan menerusi telefon pintar anda. Pembelian sangat mudah dengan saiz fail yang kecil. Semuanya di hujung jari anda. Layari laman sesawang IKIM Niaga dan pilih e-book. Seterusnya tekan pada buku yang anda inginkan dan akan dihantar terus ke laman sesawang eCentral. Mudahkan, dapatkan sekarang. eCentral adalah sebuah platform buku digital yang terbesar di Asia Tenggara. Lebih 350,000 judul dari dalam dan luar negara. E-book penerbit IKIM pun ada. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Mengikut kaji selidik GFK yang terkini, Radio IKIM adalah radio Islami nombor 1 di Malaysia. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Dalam kegairahan menggunakan aplikasi media sosial, kita perlu memelihara adab sopan dan harga diri dalam bersosial. Setiap status dan komentar yang dibuat naik melambangkan fikiran, sifat dan peribadi anda. Berhati-hati dan fikir dahulu sebelum memuat naik atau berkongsi sesuatu status. Tidak perlulah mendedahkan masalah peribadi anda di laman sosial kerana ia mungkin mendatangkan lebih banyak lagi masalah dan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya, mengadulah kepada Allah SWT yang Maha mendengar. Pilihlah untuk berkongsi perkara yang bermanfaat dan elakkan status yang menyinggung perasaan orang lain. Jika tidak, diam itu lebih baik dari berkata yang sia-sia. Hiburan mendidik jiwa hanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Apakah kemerdekaan yang sebenar-benarnya? Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sadaqallahul azim. Barang siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka itulah kejayaan, itulah kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Subhanallah, itu maksud kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Macam mana keadaan yang demikian? Sebab Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini merupakan penjara bagi orang mukmin dan dia merupakan syurga bagi orang-orang kafir. Jadi subhanallah, apabila kita duduk di dalam penjara, maka kita perlu banyak kepada kesabaran. Kita perlu banyak kepada mengikuti peraturan. Subhanallah. Jadi subhanallah, dalam keadaan kita nak masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ingat, maka apa yang perlu kita buat ialah sabar. Sabar apa ulama sebut? Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Allah menyebut dalam surah Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Sadaqallahul azim. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan solat dan bersabarlah dalam memerintahkannya. Dalam kita nak melakukan ibadat kepada Allah, perlu banyak kepada kesabaran. Yang kedua, sabar dalam kita menjauhi kemaksiatan. Sungguh kemaksiatan ini tuan-tuan satu benda yang seronok untuk kita buat. Tapi ingat, matlamat kehidupan kita yang sebenar-benarnya bukan di sini. Matlamat kehidupan kita yang sebenar-benarnya ialah untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak masuk syurga Allah, ingat perlu sabar daripada melakukan kemaksiatan.